Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alamak, apa khabar anda semua? Harap korang semua sihat walafiat. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang selalu memberikan saya motivasi. Motivasi yang memberikan saya rasa welcoming untuk buat live dan memberi share saya punya content terhadap apa yang saya buat sekarang. Sebab saya tahu ramai orang dekat sini sebenarnya tengah mencari apakah jalan terbaik untuk mereka turunkan berat badan, sampai satu tahap mereka terus jam, tak tahu apa yang sebenarnya mereka patut buat untuk turunkan berat badan. Okay, boleh tak saya memperkenalkan diri saya? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach. Saya telah membantu seramai 140 lebih orang dah menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo seminggu, dan Alhamdulillah kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Boleh tak saya nak tahu berapa ramai siapa dekat sini tengah online tu? Boleh tak like sikit ke, komen sikit ke kan? Saya tahu ke siapa dekat sini, boleh tak? Like sikit. Bagi saya love ke kan? Siapa dekat sini? Alright. So, saya nak bagi tahu dekat sini kan. Ramai orang fikir untuk turunkan berat badan dengan cepat, kita kena guna produk. Kita kena guna suplemen, kita kena pergi ke farmasi, kita kena beli apa-apa jenis macam-macam produk untuk turunkan berat badan. Ngula ni coach. Ngula. Jangan ngula. Puan Anis, jangan lupa hantar report hari ni. Okay? Ramai orang dah hantar report dah. Okay, saya tahu ada Puan Hanis kat sini. Siapa lagi dekat sini? Ada Puan Nur Afidah Ismail juga. Okay, terima kasih kepada yang komen, terima kasih kepada yang like. Okay, now ramai orang kat sini fikir untuk turunkan berat badan dengan cepat, dengan lebih baik, kita kena guna produk. Kita kena guna apa-apa produk kurus lah yang ada di pasaran sekarang. Yang penting sekali kalau kita nak beli produk, apa yang kita perlu buat adalah kita kena cari kelulusan KKM dulu. Alright, kelulusan KKM dulu pula. So, kita fikir dengan bila dapatkan kelulusan KKM, kita rasa okay, this is the thing lah. This is something yang kita boleh gunakan untuk turunkan berat badan. Tapi little that we know, sebenarnya bila kita nak turunkan berat badan, kita tak perlukan produk pun. Sebenarnya kita kena gunakan makanan yang biasa je. Adakah korang tahu dengan makan nasi banyak pun boleh kurus? Ramai orang kat sini yang cuba diet yang tak apa-apa, lepas tu pula mengharapkan suplemen untuk kurus. Percayalah, nombor satu, korang susah sebenarnya nak turunkan berat badan dengan cara macam tu. Yang kedua adalah korang dah menghabiskan duit korang kat tempat yang tak apa-apa, kat tempat yang tak sepatutnya. Contoh, kalau katakan kita beli kereta, instead of kita isi minyak kereta, kita tambah turbo kat kereta tu. Tapi minyak tak ada ni, kita sibuk nak tambah turbo lah, sibuk nak tambah meter itu, meter inilah semua kan. So, kesudahan dia, kereta tu yang sepatutnya function dia untuk berjalan, kita expect kita tambah turbo dia boleh terbang pula, tapi dia tak terbang lagi. Maksudnya gitulah point dia. Kita dah cuba untuk gunakan produk, dah beli macam-macam produk, tapi tak turunkan berat badan. Okey, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Syah daripada Batak Fitness. Saya seorang fitness coach dan Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang agak seronok bagi saya. Sebabkan hari ini adalah hari di mana student saya menghantar report kepada saya. Saya sebenarnya sangat-sangat bangga dengan student saya yang dah submit report, yang dah menunjukkan banyak pencapaian mereka dalam tempoh yang sangat-sangat singkat. Ada yang dah dapat turunkan berat badan sampai 4.5 kilo dalam masa 7 hari. Ada yang sebelum ni dia tak dapat turunkan berat badan. Even dah dengan saya pun sekejap pun dia macam slow sikit penurunan dia. Tapi bila saya bagi dia beberapa benda, terus dia turun berat badan dengan signifikan sekali. Dan Alhamdulillah, saya happy, dia pun happy. Dan saya nak baca juga beberapa komen yang saya dapat daripada student saya juga. And dia kata apa? Dia kata
um, dulu susah nak mencangkung, sekarang dah senang dah. Kalau nak mencangkung boleh tahan lama, tak sempit nafas. Sebelum ni berwuduk mesti kena guna bangku, sekarang dah tak payah dah. Alhamdulillah, nikmat Allah bagi semua. So saya rasa macam bagi saya benda-benda macam ni yang memberikan saya erti kehidupan yang best. Okay, sebabkan bila saya nampak apa yang saya buat tu boleh membantu ramai orang untuk turunkan berat badan, dia memberikan saya sedikit rasa macam the purpose of life bila saya dapat tengok result yang macam tu dan saya nampak mereka dapat turunkan berat badan dalam tempoh jangka masa yang singkat dan mereka happy pula dengan penurunan berat badan tersebut. Okay. Mana? Siapa lagi dekat sini ni? Macam tak ada siapa je. Alright. Kak Asmah ada. Okay. Terima kasih kepada yang like. Again, saya nak tengok kan, siapa dekat sini yang rasa-rasanya masih lagi menggunakan produk kurus, yang masih lagi menggunakan macam-macam cara tapi tak dapat nak turunkan berat badan lagi. Ada tak siapa-siapa yang masih lagi gunakan cara macam tu? Kalau ada boleh tak komen sikit. Sebab saya rasa paling bagusnya kalau kita dapat tengok kalau kita dapat tengok result mereka masing-masing. Takut je. Siapa yang ada dekat sini? Okay, now. Again. Adakah korang nak tahu, bila kita guna produk, kita akan ada 5 kebarangkalian yang akan berlaku kepada diri kita. Yang pastinya satu benda tu pasti akan berlaku. Contohnya, bila kita beli produk kurus, kita expect bila kita berbelanja katakanlah puluhan ringgit, ratusan ringgit ataupun even ribuan ringgit, kita expect kita akan dapat turunkan berat badan dengan cepat. Kita expect kita dapat rasa lebih sihat, kita expect kita rasa lebih segar, kita expect kita rasa lebih cergas, kita expect kita rasa boleh mobile, lebih agile, kita boleh rasa kita boleh stretch macam-macam tempat. Tapi sebenarnya ada 5 kebarangkalian kita boleh berlaku kan. Sebenarnya semua good things tu akan berlaku apabila hanya 20% saja kebarangkalian sesuatu benda tu akan berlaku apabila dia consume ubat. Okay, siapa kat sini lagi? Right, ada banyak guna produk susah nak konsisten, macam mana nak disiplin. Alright, Puan Afidah Ismail. Okay, sebelum saya pergi ke apakah 5 kebarangkalian apabila kita menggunakan produk, dan saya nak menjawab soalan Puan Nur Afidah. Dia banyak dah guna produk, susah nak konsisten. Soalan dia macam mana nak disiplin. Boleh tak saya nak tanya kat sini, siapa yang dekat sini yang rasa benda yang sama juga? Maksudnya macam dia rasa dia nak kurus, tapi dia nak cari jalan untuk dia kurus tu, dia cari jalan dia cari jalan untuk kurus dengan cara pakai produk. Kemudian dia rasa diet yang dia buat tu diet yang susah sampai tak konsisten. Lepas tu macam mana nak disiplin pula. Okay. Saya ada bagi satu cara ni, saya ajar lah kepada student saya. Tapi saya hari ni saya rasa bermurah hati bermurah hati untuk saya share apakah dia, macam manakah, apakah formula ni mahal tau. Saya jarang share ni kat mana-mana. Apakah formula cara pemilihan diet yang betul? Siapa nak tahu boleh tak komen sikit. Saya nak bagi satu formula. Sebelum saya tak masuk lagi dekat bahagian 5 possibility apakah yang akan berlaku kepada diri kita apabila kita menggunakan produk. Siapa nak tahu boleh tak komen sikit. Komen sikit sesiapa yang nak tahu ni. Sebab saya rasa kalau katakan aku seorang-seorang je bersembang tu macam tak apalah, korang sembang lah, korang sembang lah. Right, pin komen sikit.
tentulah Kak nak tahu. Ilmu kot kan. Okey, hanya Kak Asmah je nak tahu. Macam biasalah, Kak Asmah je nak tahu. Yang lain semua tak nak tahu ni. Saya nak bagi tahu kat korang, ada satu formula macam mana nak tentukan. Macam mana nak tentukan pemilihan diet yang sesuai untuk diri kita. Rasanya Kak Asmah saja nak tahu. Saya pun nak tahu juga. Okey. Alright, sini. Pemilihan diet yang betul, dia bermula daripada perkataan diet, D-I-E-T. Okey, saya rasa saya pernah share sebelum ni tapi saya tak share dengan kerap. Tapi saya rasa terpanggil untuk share dekat dalam Facebook page ni supaya kita semua akan dapat manfaat. Tapi sebelum saya share tu, boleh tak saya nak minta you all buat watch party ataupun ataupun share live video saya supaya lebih ramai lagi orang akan dapat benefit. Sebab saya sangat-sangat percaya kepada mereka yang kepada ayat ni lah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi paling terbaik sekali kalau katakan kita dapat share perkara benda yang baik-baik ni kepada orang lain juga, supaya kita punya certain manfaat pun akan dapat kat kita juga. Yelah, kita ni banyak sangat pahala kan. Kita ni banyak sangat pahala. Bila banyak sangat pahala, itulah kerja kita. Waalaikumsalam Puan Junaida. Thank you Kak Asmah. Macam saya cakap tadi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Why not kita share live video ni supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang saya buat sekarang ni. Okay, now berbalik semula tentang formula diet, D-I-E-T. Perkataan diet tu adalah sangat-sangat penting untuk kita fahami. D-I-E-T. Kekuatan diet terletak pada huruf T dia, ta dia. Alright, apakah T tu adalah tahan lama. Okay, now tanya pada diri sendiri kan, apakah diet yang kita amalkan sekarang? Adakah diet yang kita amalkan sekarang kita boleh tahan lebih lama? Kalau katakan diet yang kita amalkan sekarang tak boleh tahan lama, contohnya diet tak makan nasi, ataupun diet makan telur je, ataupun diet intermittent fasting, contoh, ataupun diet yang lebih western sikit, diet Atkins ataupun diet ketogenic diet, ataupun apa jenis diet lah yang kita makan, even suku-suku separuh sekalipun. Adakah diet-diet tersebut boleh membantu kita untuk dapat tahan lebih lama? Kalau katakan tak dapat tahan lebih lama, D-I-E-T, kalau kita jatuhkan huruf T tu, tinggal D-I-E sahaja, bermaksud die, mati. So insyaAllah, kalau katakan kita buat diet yang kita tak boleh tahan lebih lama, bermaksud tak payah buat lah. Dia akan membuang masa, mungkin dia akan membunuh kita. Right, tu yang pertama, D-I-E-T. Saya mulakan dengan T dulu sebab T tu paling penting sekali. Now kita come back kepada huruf D. Apakah D tu? D tu adalah kita punya diet tak sepatutnya berlaku terlalu drastik. Contohnya sekiranya kita ni jenis hari-hari minum kopi kan. Macam saya hari-hari saya minum kopi. Jadi tiba-tiba saya tak boleh minum kopi pula. Kenapa? Sebabkan diet suruh saya tak boleh minum kopi. So saya rasa macam sangat-sangat drastik sangat diet macam tu. So diet macam tu pun salah juga. So selain daripada tu, adakah kita dapat makan makanan yang kita inginkan? Itu adalah inginkan. Kalau kita tak dapat nak makan yang kita inginkan, bermaksud diet itu pun hancur ke laut, memang tak boleh. Contoh diet yang saya ajar ni kan, contohlah kalau katakan kita suka sangat makan kek, contoh suka sangat makan kek. So adakah diet kita menghalang kita makan kek? So sekiranya, so far korang dengar ke? Kalau dengar boleh tak love sikit? Berapa ramai sikit orang nak bagi saya love ni? Boleh tak bagi saya love sikit? Tak? Boleh tak bagi saya love sikit? Tengok siapa dekat sini yang adalah seketul 2 love kan? Adalah beberapa love yang saya dapat. Siapalah agaknya bagi saya love tu daripada Kak Asmah saja. Kak Asmah je lah yang bagi saya love. Yang lain semua dengar je kan. Siapa tu? So terima kasih kepada mereka yang bagi saya love. Puan Junaida, selamat juga, terima kasih. Alright, terima kasih. So now kita kembali balik kepada ni, kepada topik tadi tu, DIET. Adakah kita boleh makan makanan yang kita inginkan? Contohnya lagi macam kalau katakan kita makan kek. Alright, kita suka makan kek. Of course kita tak boleh makan kek hari-hari. Kalau kita makan kek hari-hari, kemungkinan besar kita akan kena kencing manis.
Jadi macam mana nak buat? So adakah kita akan dapat bila kita diet tu, kita masih lagi boleh makan kek? Mungkin bukan makan kek hari-hari, mungkin seminggu sekali, ataupun mungkin 2 minggu sekali, bergantung kepada keadaan. Sekiranya kita tak boleh langsung nak enjoy meal kita, enjoy life kita, bermaksud diet tu pun tak boleh pakai, sebab kita bukan robot. Kita ni adalah manusia yang kadang-kadang kita nak enjoy daripada apa yang kita makan, apa yang kita tengah diet tu. Itu adalah apa yang kita makan, yang kita inginkan. Dan akhir sekali, adakah diet tu boleh memberikan kita energi? Adakah pemakanan tu boleh bagikan kita rasa energetik, rasa cergas, rasa ringan badan? Sekiranya kita tak boleh dapat rasa macam tu, bermaksud diet itu pun salah. Contohnya diet tak makan nasi. Saya suka bagi contoh diet tak makan nasi sebabkan diet macam ni lah diet yang paling tak apa sekali. Alright. So now, itu adalah formula diet yang saya rasa macam saya patut share dekat sini, dan saya rasa saya patut bagi tahu kat semua orang sebelum kita pergi lebih jauh tentang apakah 5 kebarangkalian. Apakah dianya 5 kebarangkalian yang menyebabkan kita rasa yang akan berlaku kepada kita apabila kita menggunakan produk. Siapa nak tahu? Boleh tak komen sikit apakah 5 kebarangkalian tersebut? Saya cadang saya nak buat share lah. Saya nak buat share macam live kat sini sekerap mungkin, sebab saya rasa macam saya patut buat macam tu, dan saya patut memberikan semua sekali rasa experience betapa bagusnya kalau katakan kita dapat buat sharing ni sekerap mungkin. Sebab saya yakin ramai orang kat luar sana cuba macam-macam cara untuk turunkan berat badan, tapi masih lagi tak berjaya nak capai ke apa yang dia nak. Okay. Okay, now. Adakah korang rasa dengan menggunakan produk kurus tu boleh bagi korang kurus? Korang fikir. Alright. Bagi saya, produk kurus ni tak membantu. Dan saya nak bagi tahu kat korang kenapa saya cakap macam tu berdasarkan 5 kebarangkalian yang saya nak sebutkan ni. Pertama sekali, kalau boleh tulis sebab kan ini sangat-sangat penting. Alright, kalau boleh tulis, kalau boleh share. Sebabkan arwah mak saya pernah menggunakan produk kurus, dan apa yang berlaku kepada arwah mak saya adalah dia terus jatuh sakit lepas dia menggunakan produk kurus. Saya tak nak benda ni berlaku kepada you all. Kemungkinan besar ada saudara mara you all ataupun mungkin korang sendiri tengah menggunakan produk kurus sampai sehingga kan ianya boleh mengganggu kesihatan korang. Alright. Mungkin dia akan mengganggu kesihatan korang pula. Mungkin yang tengah menggunakan produk kurus ni adalah saudara mara korang. Mungkin juga yang tengah menggunakan produk kurus ni adalah korang punya orang yang korang sayang. Macam wife korang ke, suami korang ke kan. Tapi sebabkan kita tak tahu, jadi kita biarkan saja. Kita pula percaya produk ni boleh menurunkan berat badan orang. Percayalah cakap saya, arwah mak saya pernah jatuh sakit lepas menggunakan produk kurus. So jangan sesekali bergantung harap kepada produk kurus. Dan that's why saya minta korang share live video saya ni, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat menonton bersama-sama dengan you all. Sebaik-baiknya buat watch party. Sebabkan dengan buat simple thing saja, dengan buat watch party saja, kemungkinan besar korang dah menyelamatkan nyawa orang lain juga. Okay, now siapa dah ready untuk saya share apakah 5 kebarangkalian bila kita menggunakan produk kurus? Boleh tak komen sikit kalau dah ready? Sebab saya nak share ni kena tengok ke orang ready ke tak ready. Kalau tak ready dah kawaknya kan. Ready ke belum? Kalau ready boleh tak tulis ready. Okay, now korang tak ready ni. Korang ni belum ready lagi ni. Masih lagi diulit mimpi agaknya. Masih lagi diulit mimpi. Hanya Puan Junaidah Selamat je ready. Sebab Nabaki pun ready juga. Alright, gini. Okay, now ada 5 kebarangkalian. Kebarangkalian pertama, kita start dulu dengan good news lah. Kita start dulu dengan good news. Yang pertama sekali adalah
bila kita menggunakan produk kurus, apa yang berlaku adalah kita dapat turunkan berat badan. Kita dapat turunkan berat badan, kita dapat capai ke berat badan yang kita inginkan. Contohnya saya berat badan saya 85 kilo katakan, saya guna produk kurus dan saya dapat turunkan berat badan sampai 55 kilo. 30 kilo turun katakan. Dan bila saya stop menggunakan produk tu, sebabkan saya nak target 55 kilo je. So bila saya stop menggunakan produk tu, saya tak jadi apa-apa masalah lepas tu. Saya okey je. Saya rasa macam sangat-sangat cergas, sangat-sangat segar. Dan bila dah 55 kilo tu, saya boleh pakai baju saiz yang lebih kecil sikit daripada apa yang saya pakai baju sekarang ni. Alright, itu adalah kebarangkalian pertama. Kebarangkalian pertama ni saya tak pernah lagi jumpa. Saya tak pernah jumpa lagi orang dapat yang pertama tu. Okay. Tak pernah lagi saya tengok orang yang saya kenal sendiri sepanjang hidup saya 38 tahun ni, tak pernah lagi jumpa orang menggunakan produk kurus, dan bila dia stop produk kurus tu dan dia masih lagi sihat dan dia still lagi maintain kurus. Tak pernah lagi. Saya tak tahulah korang. Cuba cerita sikit. Korang pernah tak jumpa orang yang menggunakan produk kurus, brand X katakan, whatever brand lah. Bila korang guna produk kurus tu, dia dapat turunkan berat badan, dan bila dia stop, dia maintain berat badan dia macam tu. Kalau ada boleh tak komen kat saya? Ada. Kalau tak ada boleh tak komen tak ada. Sebab saya rasa macam best je kalau nak tahu. Macam best je kalau katakan korang tahu ada orang gunakan produk kurus, lepas tu bila stop dia maintain berat badan. Dia macam tu je, dia rasa macam sihat gila, rasa cergas gila lah. Kalau ada boleh tak komen sikit. Kalau tak ada, maksudnya memang tak ada lah. Alright, itu yang pertama. Kebarangkalian yang pertama, possibility yang pertama. Now, possibility yang kedua pula. Apabila seseorang tu menggunakan produk kurus, dia dapat turunkan berat badan. Ada banyak brand yang saya tahu dia dapat turunkan berat badan bila menggunakan produk kurus. Dia dapat turunkan berat badan berkilo-kilo. Dulu badan dia besar, sekarang badan dah kecil dah. Alright. Tapi bila dia stop sahaja menggunakan produk kurus tu, bila dia stop je menggunakan produk kurus, apa yang berlaku adalah apa tahu? Berat badan dia naik secara mendadak-dadak. Naik mendadak-dadak. Alright. Tambah naik lagi adalah, betul. Itulah possibility yang kedua. Bila dia gunakan produk kurus, dan apa yang berlaku dekat dia bila dia stop, berat badan dia naik. Now, kalaulah katakan seseorang itu dia dapat turunkan berat badan dengan menggunakan produk kurus. Apa sebab dia sebenarnya, kenapa dia kena stop? Kenapa dia terpaksa stop menggunakan produk kurus? Ceteka, apakah possibility kenapa sebenarnya dia terpaksa stop menggunakan produk kurus? Salah satu sebab dia adalah mungkin sebab masalah duit. Sebabkan mahal sangat. Biasanya produk-produk sini mahal. RM500 ke atas tu adalah. Alright. Agak-agak lagi apa? Mungkin sebabkan produk tu dah tak keluar dah. Jadi kita bergantung harap kepada produk itu sahaja untuk bantu kita turunkan berat badan. Dan setiap bulan kita habiskan duit RM200-300 dengan produk tu. Dan bila kita stop, berat badan kita naik mendadak-dadak. Alright, cost lah kan. Dia punya cost ni lagi, dia punya availability, product availability lagi. Kalau katakan produk tu dah tak available, tak ada siapa dah yang nak jual, ataupun produk ni terpaksa stop, dan jenuh lah kita. Terpaksa lah kita search kat Shopee pun tak jual dah menatang tu. Terpaksa cari agent dia pun dah tak ada dah. Agent dia pun dah meninggal lah katakan. So, macam mana nak ni? Terpaksa lah kita cari jalan lain. Dah berpeluh dah nak cari tempat lain yang berat badan makin meningkat ni. Stok habis pun salah satu sebab juga. So thank you Puan Junaidah. So itu adalah salah satu sebab salah satu possibility yang akan berlaku kepada kita yang masih lagi mengharap produk kurus untuk bantu kita kurus. So possibility yang kedua ni best tak? Kita terpaksa keluar duit setiap bulan, ataupun setiap sebulan setengah, ataupun setiap 2 bulan. Tak kisahlah berapa kali kita kena spend untuk renew stock, untuk beli produk yang sama. Tapi yang pastinya kita tengah bergantung harap kepada produk untuk turunkan berat badan. Okey, itu adalah possibility yang kedua. Possibility yang ketiga pula adalah bila kita menggunakan produk tu, okey, bila kita menggunakan produk tu, apa yang berlaku pula kepada kita? Berat badan kita tak naik, berat badan kita tak turun. So maintain berdekat tu je. Kita tak turun berat badan, kita tak naik berat badan. So bila kita tak ada apa-apa yang berlaku, tak ke stres,
kita beli produk ni untuk kurus, tapi bila kita guna produk ni, kita tak kurus. Kita tak kurus, kita tak naik berat badan. Nasib baik tak naik berat badan. Tapi yang stres kenapa aku tak kurus? Aku dah belanja dah duit ni. Now kita come back dan kita pergi kepada possibility yang keempat. Bila kita menggunakan produk kurus, apa yang berlaku pula adalah berat badan kita makin meningkat. Saya ada seorang student saya, right? Dia pernah beli satu produk ni. Tak nak beritahu produk apa sebab tak elok. Dia gunakan produk X ni, dia bila guna, katanya dia elok untuk menurunkan berat badan. Selain daripada tu, dia juga elok untuk improvekan size aset wanita. Antara salah satu dia punya function lah kan. So macam saya dah senyum dah ni, dah agak dah benda yang kelakar. Tapi diam sebab apa yang aku cakap memang betul. Sebab diam apa So yang keempat, apa yang berlaku pula adalah dia menggunakan produk dan badan dia terus naik mendadak-dadak. Itu yang paling kelakar sekali, paling sakit hati sekali. Aku beli produk ni sebab aku nak kurus, tapi apa yang berlaku adalah berat badan naik mendadak-dadak. Berat badan dia naik lah. Okay, contoh 85 kilo, guna produk Zaz daripada 80 kilo tu naik ke 85 kilo. Bengang tak? Bengang kan? Kita dah beli produk tu beratus-ratus ringgit. Kita beli sampai 3 kotak sekali, hoping that dalam masa 3 bulan tu kita beli kurus. Tapi satu apa pun tak jadi. Siap bila kita tanya pada orang tu, kenapa berat badan saya tak turun, dia cakap you guna salah susu, you guna salah barang. So Puan Junaidah, dia mengalami possibility yang ketiga. Kak Asmah, saya tak pasti Kak Asmah bila guna produk tu jadi macam mana. Okay, so now itu adalah 4 possibility. Kira Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk memperbetulkan apa yang kita buat tak betul lagi. Yang paling kesiannya sekali, benda ni berlaku kepada arwah mak saya. Yang kelima ni, kebarangkalian yang kelima, bila dia menggunakan produk kurus ni, apa yang berlaku, saya nak ceritalah sikit sebabkan semua pun dah ada kat sini. Bila dia gunakan produk kurus ni, apa yang berlaku kepada mak saya, dia dehydrated, dia cirit-birit, dia keluar masuk toilet berkali-kali, non-stop selama seminggu. Cuba bayangkan kalau kita cirit-birit selama seminggu, apa akan berlaku pada kita? Kita rasa macam dehydrated lah. Kita rasa dehydrated, kita rasa kurang air, kita rasa penat, kita rasa lemah. Dan sebabkan berat badan mak saya pun agak besar juga. Dulu berat badan dia kalau tak salah dalam 100 kot. 100 kilo something lah kan. Dan she is not that high pun. Dia bukan seorang yang tinggi pun. Dia bila dia jatuh sekali tu, sebabkan dia badan dia lemah, dia jatuh. Dan dia jatuh berkali-kali pula tu, sampai dia dimasukkan ke hospital. Jadi sejak daripada situ, daripada tahun 2000 sampailah ke tahun 2017, dia keluar masuk hospital, keluar masuk hospital. Alright, so bila jadi macam tu, apa jadi kat korang? Kalau katakan korang guna produk, korang rasa lemah, dan disebabkan rasa lemah menggunakan produk kurus ni, sebabkan korang cirit-birit banyak kali, diarrhea lah. Bunyi cirit-birit ni macam bunyi agak menjijikkan. Okay, rasa diarrhea banyak kali, diarrhea kerap. Dan kita rasa apa tau? Kita rasa lemah dan kita rasa susah nak kontrol badan kita, especially berat badan kita yang badan kita yang berat ni kan. Apa yang berlaku lepas tu agak-agak? Arwah mak saya jatuh dan keluar masuk hospital, dan doktor suspect dia ada masalah saraf pula, dan dia kena operate something dekat saraf. Lepas tu dia tak boleh berjalan selama few months, 7-8 bulan. Pada bulan yang ke-8 ke-9 tu dia start buat fizioterapi, berjalan guna tongkat, berjalan guna support. Dan alhamdulillah dia dapat discharge selepas 7-8 bulan. Dan diberikan satu tongkat yang 4 kaki tu, tak 4 kaki, tongkat gitu tu. So itu pun tak cukup sebenarnya untuk menampung berat badan dia. Dan dia tak dapat juga untuk exercise macam-macam sebabkan badan dia tak sesuai dah.
itu dah terlambat dah ikutkan sebenarnya. Kalau boleh kita buat, nak turunkan berat badan ke, nak apa ke, this is the time sebelum kita jadi macam tu kan. Arwah mak saya masa tu umur dia tak adalah tua mana pun, baru 69. 60 tak bukan, nak aku 60 tahun. 59 sorry. 60 tahun. Muda lagi 60 tahun. Ada student saya umur 61 tahun. Saya nak baca mesej dia lagi sekali. Sebab saya suka baca mesej dia. Right? Dia baca, dia cakap apa tau? Saya nak baca lagi sekali. Daripada seorang student saya yang berumur 61 tahun. Dia rasa bila nak mencangkung pun boleh tahan lama. Tak rasa sempit nafas. Sebelum ni nak berwuduk kena guna bangku. Sekarang dah tak payah dah. Alhamdulillah. Nikmat Allah bagi semua. Cubalah kalau katakan saya berada pada tahun 2000 tu, dan saya dapat jumpa arwah mak saya dan saya dapat bantu arwah mak saya untuk turunkan berat badan tanpa produk, agaknya jawapan yang sama juga mak saya akan berikan. Macam student saya ni, saya panggil dia Acik. Tak ke rasa macam tapi tak boleh buat apa. Mungkin saya kena, apa yang saya boleh buat sekarang ni, saya boleh bantu you all yang mungkin nak turunkan berat badan. Jangan sampai badan kita sampai dah lemah sangat baru kita nak mulakan sesuatu. Inilah masanya sekiranya kita nak buat sesuatu kan. Sebab apa? Nak gunakan produk ni, pertama sekali kita kena berbelanja setiap kali habis produk. Alright? Kita kena berbelanja setiap kali habis produk. Bermaksud bila habis dia produk, kita beli. Habis produk kita beli. Dan harga dia bukannya murah, mahal. Especially bila yang branded ni kan. Kan, betul kan? Puan Junaidah kan? Alright. So, kita dah habis duit kat situ, kita kena beli lagi dan kita terpaksa belanja lagi. Result dia pun tak tentu dapat seperti mana apa yang kita nak. Kemudian apa yang berlaku lagi, kemungkinan kecil sahaja kita akan berjaya capai berat badan yang kita nak. Dan bila kita stop, kita still lagi dapat berat badan yang kita nak tu. Tapi banyak lagi kebarangkalian. Berdasarkan apa yang sebut, satu daripada 5 kebarangkalian tersebut adalah benda yang kita nak. Kita guna produk, dah sampai berat badan yang kita nak dan kita stop, dia tak naik-naik dah berat badan. Satu je, bermaksud 20% kemungkinan, 20% chances bila kita beli produk, kita akan dapat apa yang kita nak. 80% lagi lepas tu, setiap satu yang saya listkan tadi, 80% yang menjadikan korang rasa tak suka kat produk tu. Pertama, sebabkan korang gunakan produk tu, bila korang stop, berat badan korang naik. Kedua, bila guna produk tu, korang dah belanja duit ni, berat badan korang tak turun-turun, tak naik-naik. Ketiga, berat badan korang naik pula. Yang keempat, terus jatuh sakit dan terus meninggal. Saya gunakan ayat tu bagi korang kita semua dengar. Sebab saya faham, untuk kita bagi orang faham, kadang-kadang kita kena guna perkataan yang agak kasar, perkataan yang real punya kasar. Meninggal. Sebab benda ni yang berlaku pada arwah mak saya. Sebab saya tak nak benda ni berlaku kepada you all. That's why lah kenapa saya buat benda ni secara agresif. Sebabkan saya nampak betapa pentingnya untuk you all sedar untuk turunkan berat badan tu bukan dengan menggunakan sebarang produk. Korang kena gunakan cara yang betul, pemakanan yang betul, exercise yang betul. Alright? Macam mana cara kita kontrol ekosistem di dalam badan kita pun dengan betul. Dan apabila kita dapat buat kesemuanya, that's why saya keluarkan satu formula 613. Itulah satu formula yang membantu semua student saya dapat capai apa yang dia nak. Alright. So far okay tak? So far okay ke tak okay? Bagi saya lah kan, bagi saya nak kurus ni macam saya cakap tadi tak susah pun, senang je. Senang, sangat-sangat senang. Yang menjadikan susah sebabkan kita tak tahu. Bila kita dah dapat tahu, percayalah sampai ke satu tahap bila korang dah tahu macam mana cara nak kurus, korang pun boleh bantu juga family. Bantu mak kita ke, bantu bapak kita ke yang masih hidup lagi kan, bantu husband kita ke, bantu anak-anak kita ke yang mungkin ada masalah berat badan, mungkin bantu menantu kita ke, supaya semua sekali akan jadi sihat. Semua sekali akan berada di dalam satu situation yang kita dapat kawal berat badan. Kenapa penting yang cara ni? Sebab kita mungkin salah seorang daripada golongan yang
obese dekat Malaysia ni. Dan kalau korang nak tahu, Malaysia merupakan negara yang paling tergemuk sekali, negara yang paling gemuk sekali di Asia Tenggara. Malaysia merupakan negara yang paling gemuk sekali di Asia Tenggara. Seramai 47% rakyat Malaysia yang ada masalah berat badan. 47% rakyat Malaysia yang ada masalah obesity, bermaksud lagi teruk daripada masalah berat badan yang berlebihan. Obese, gemuk gila punya level. So, mungkin kita salah seorang daripada mereka, ataupun mungkin tak. Tapi cuba tepuk dada kita dan tengok kat depan cermin, adakah kita suka dengan bentuk badan kita. Cuba kita berdiri dekat tempat penimbang berat badan dan kita tengok berat badan kita. Adakah kita suka dengan berat badan kita? Adakah kita dah cuba macam-macam cara untuk kurus, untuk kurangkan berat badan kita, tapi masih lagi tak berjaya, sehingga kan kita almost nak give up. Saya yakin korang tak give up lagi, sebab tu korang berada kat sini. That's why saya cuba sedaya upaya saya untuk bagi sharing certain ilmu yang patut yang korang kena tahu, supaya korang lebih mudah sekali untuk capai berat badan korang nak. Ilmu nak turunkan berat badan sangat penting supaya kita dapat membantu family kita. Kan? Macam saya cakap tadi, 47% rakyat Malaysia merupakan orang yang obese. Kita ada level tau. Kalau BMI scale tu, kita ada obese, bawah dia overweight, bawah dia normal, bawah normal lah underweight. Okay? Underweight yang paling rendah sekali tu pun tak elok. Normal tu kira elok lah. Alright? Overweight tu kira tak berapa nak elok sangat, tapi boleh consider okay lah sikit. Tapi kena jugalah setting sesuatu. Yang paling teruk ni obese. Obese ni almost 50% rakyat Malaysia yang obese. Kalau katakan kita pergi keluar, dia tengok sekeliling, berapa ramai orang gemuk tu kita tak dapat kira dengan jari dah. Dah penuh dah habis jari kita. Kena kira je kan. So that's why mungkin orang yang obese ni, golongan obese ni terdiri daripada keluarga kita. So that's why bila kita belajar tentang bagaimana caranya untuk kita dapat mengawal berat badan, dapat menurunkan berat badan dengan mudah, insya-Allah senang sangat untuk bukan setakat nak bantu diri kita, tapi nak bantu orang lain juga. Kak Asmah bukan obese Kak Asmah dah sihat dah. Saya ni, kalau katakan ikut berat badan saya ni overweight, tetapi saya bukan overweight. Macam mana tu kan? Ada golongan-golongan tertentu yang tak boleh dikirakan guna BMI scale. Macam Kak Asmah, berdasarkan apa yang Kak Asmah cerita, Kak Asmah dah tak boleh dah nak letakkan Kak Asmah punya level pada BMI scale, sebabkan akak betul-betul exercise, yang betul-betul exercise lah, dan makan yang betul pula tu. Alright. So far korang rasa okey tak sharing saya bagi ni? Membantu tak? Dia akan memberi kesedaran tak kepada mereka yang nak turunkan berat badan? Adakah apa yang saya bagi ni dia akan membantu orang lain juga untuk kurus tak? Sekiranya share video ni kepada beberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab bagi saya lah orang yang dapat sharing saya ni, mungkinlah dia akan dapat trigger yang dia sepatutnya boleh ataupun start sekarang untuk kurus. Ramai orang rasa dia tak fikir lagi dia patut start. Ramai lagi orang fikir macam seolah dia rasa tunggu hari Isnin depan lah baru kita start diet. Ramai orang fikir macam tu, tapi dia tak sedar sebenarnya. Dia tak sedar sebenarnya nak kurus ni dia kena start sekarang. Kalau dia start esok, tunggu dulu nanti apa semua, percayalah cakap saya, dia pasti takkan start langsung. Dia pasti tidak akan start langsung sampailah bila-bila. Sampailah dia akan rasa menyesal, kenapalah aku tak start sekarang. Right? Dah banyak tempat dah share coach. Thank you kepada mereka yang dah share. Alright. First of all, last kali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang komen, yang like dan komen dan share. Saya harapkan ramai lagi orang akan dapat benefit daripada sharing saya ni. Saya doakan supaya you all yang masih lagi menonton live saya, ataupun yang dah menonton tadi, yang keluar balik ataupun baru join lewat sikit, akan dapat benefit, dan saya doakan you all sihat dan berjaya. Saya harapkan korang dapat turunkan berat badan dengan mudah dan sihat dan cepat tanpa produk, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya Syah daripada Batal Fitness, dan saya telah membantu seramai 140 lebih orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo seminggu tanpa menggunakan sebarang produk. Persoalan dia adalah, adakah korang nak kurus?
Sekiranya ya, why not klik link dekat pin komen tu dan cuba bercakap dengan tim kami bagaimana potensi you all untuk dapat turunkan berat badan dengan mudah tanpa menggunakan sebarang produk. Dan insya-Allah sekiranya kita dah jumpa jalan lepas dah berkomunikasi dengan saya, pastinya korang akan lebih mudah untuk turunkan berat badan. That's all for now. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.